Saya share screen. Kemahiran saya sekarang ditirafkan. Saya telah beroleh sijil Kemahiran Malaysia. Saya amat berbangga sekali. Saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni Untuk diri saya sendiri, Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab merumus, menggalang dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Pengiktirafan pencapaian terdahulu (PPT) merupakan satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOS berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki. Calon yang mempunyai pengalaman kerja dan memenuhi keperluan NOS akan diiktiraf melalui kaedah PPT di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia. dengan pengalaman dan selama 20 tahun ini, kemahiran saya sekarang diiktirafkan oleh kerajaan sebagai pekerja mahir. Saya merasa bangga boleh mendapat sijil kemahiran ini melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu. Dengan sijil ini, saya amat berbangga sekali. Usaha yang mulia ini yang saya dapat, yang boleh saya banggakan untuk saya wujudkan pada keluarga saya. Saya telah mendapat sijil Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT dan saya rasa berbangga kerana melalui pengambilan program PPT, kemahiran saya selama saya bekerja di dalam sektor pengangkutan awam, pengalaman dan kemahiran saya telah diiktiraf. Pekerja-pekerja industri dari pelbagai sektor yang memenuhi syarat tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan layak memohon PPT berdasarkan NOS yang berkaitan. Jadi pengalaman saya selama bekerja 12 tahun dalam bidang dandanan rambut, saya tak pernah terfikir untuk mendapatkan sijil. Jadi dengan adanya PPT ni, saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni untuk mendapatkan sijil SKM yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kemahiran yang saya ambil ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk saya punya power di bawah anak buah saya. Kerajaan dan penonton banyak membantu saya dari segi teknikal dan sebagainya. Saya merasa bangga apabila mendapat sijil yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia melalui program PPT yang dianjurkan oleh POTON. Bagi pekerja yang mengikuti program PPT ini, mereka diberikan peluang untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan Malaysia, di mana selepas habis program PPT ini mereka akan dianugerahkan sijil Kemahiran Malaysia tahap 3, di mana sijil ini diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan juga daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran.
harapan saya bila kerajaan, Kementerian Komersial dan JPK mengadakan SKM ni dan PPT, harap siapa yang tiada sijil-sijil SKM ambil peluang ini, kerana ini peluang yang tidak mudah didapati di mana-mana, cuma di jabatan sahaja boleh memberi sijil kemahiran dan pengiktirafan SKM. Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPT mengiktiraf pengalaman kerja, memberi peluang peningkatan kerjaya dan syarikat dapat meningkatkan produktiviti dan prestasi serta menjimatkan kos bagi tujuan latihan dan persijilan kemahiran pekerja. Peningkatan tenaga mahir yang berkelayakan dalam sektor industri membawa nama negara di mata dunia dari segi perkhidmatan dan produk yang dihasilkan dan menjadi tarikan pelabur asing ke negara Malaysia. Saya amat berbangga dengan ayah saya. Okey, jadi itu adalah serba sedikit video berkenaan dengan PPT. Jadi program PPT ini kita telah bermula sejak pada tahun 1996 lagi. Dan dalam program PPT ini kita hanya perlu menilai kemahiran dan pengalaman seorang calon untuk kita mempersijilkan calon tersebut dengan Persijilan Kemahiran Malaysia. Dan sekarang ini kita ada dua kaedah untuk menilai kompetensi calon Persijilan Kemahiran Malaysia. Yang pertama adalah melalui kaedah pembangunan portfolio yang telah sekian lama kita laksanakan, dan kaedah yang kedua adalah melalui kaedah penilaian amali yang kita mula laksanakan pada tahun 2000 kita mula laksanakan pada tahun 2014 lagi. Okay. Dan sekarang ini dalam pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia, dalam masa 3 bulan sahaja seorang calon itu boleh kita persijilkan dengan SKM, DKM dan DLKM, dan pemohon tidak perlu menghadiri apa-apa kelas latihan tambahan, dan sekiranya terampil dalam semua work activities ataupun kompetensi unit yang ada dalam NOS tersebut, dan lulus penilaian sama ada portfolio ataupun amali, kita akan mengeluarkan Persijilan Kemahiran Malaysia. Kos yang rendah ni maksudnya dengan RM300 saja kita dah boleh mendapatkan Persijilan Kemahiran Malaysia. Jadi RM300 ni adalah contohnya adalah tambang pergi balik lah, daripada KL ke Penang, tambang minyak dan tol. Jadi itu maksudnya kos yang rendah lah. Kemudian yang penting adalah dalam pelaksanaan PPT ni, calon yang nak mendapatkan Persijilan Kemahiran Malaysia, bidang itu perlulah ada NOS. Okey, seperti mana yang kita maklumkan sebentar tadi, kita ada dua kaedah penilaian, sama ada dengan menggunakan kaedah penilaian portfolio yang kita telah laksanakan sejak tahun 1996,
ataupun kita boleh melaksanakan melalui kaedah penilaian amali lah. Jadi dengan penilaian amali ini kita harap lebih ramai lagi pekerja mahir di industri yang dapat kita persijilkan. Okey, permohonan PPT. Jadi untuk tahap 1 ataupun persijilan modular, kita perlukan pengalaman 1 tahun. Dan untuk SKM 2 kita perlukan pengalaman 2 tahun. Untuk SKM 3 kita perlukan pengalaman 3 tahun. Jadi senang nak ingat SKM 1 1 tahun, SKM 2 2 tahun, SKM 3 3 tahun. Dan minimum umur calon untuk memohon bagi ketiga-tiga SKM tersebut adalah 17 tahun. Jadi manakala bagi tahap 4 DKM dan tahap 5, untuk tahap 4 calon yang nak memohon itu perlu ada pengalaman kerja selama 5 tahun dan ke atas dan sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Jadi manakala mereka yang nak memohon di LKM perlu mempunyai 7 tahun pengalaman dan sekurang-kurangnya berumur 23 tahun dan ke atas. Jadi ini adalah syarat dari segi pengalaman dan tahap persijilan yang layak dimohon serta umur. Jadi mungkin ini nak kena fahamlah dari sudut umur, tahap persijilan dan juga tahun pengalaman. Okey. Jadi sebelum saya teruskan kepada slide yang seterusnya, ada tak calon yang peserta yang di dalam online ini telah mendapat persijilan kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT yang tidak melalui pembelajaran kemahiran secara formal? Ada Boleh komen sikit dekat chat okay. So ada ramai juga Okay. So jadi yang telah mendapat persijilan kemahiran Malaysia SKM daripada tahap 1 hingga tahap 5 ni, adakah dengan adanya persijilan kemahiran Malaysia SKM, DKM dan DLKM yang anda perolehi ini telah berjaya untuk mengubah you punya kerjaya lah daripada daripada kaki tangan biasa kepada kaki tangan pengurusan. Boleh naik level kan? Okey, kalau yang pohon belum dinilai tu nanti boleh WhatsApp saya. Alright. Jadi sekarang ni kita kalau boleh kita nak you share sikit lah. Tibet Eye ni sebenarnya adalah satu persijilan untuk instruktor lah. Instruktor Tibet. Kalau dalam program SLAP pusat pertaliah, kita syaratkan pengajar perlu ada Tibet Eye. Tibet Eye ni adalah satu persijilan yang kita telah upgrade daripada BTO lah. Sebelum ni BTO tahap 3, tapi kita telah upgrade BTO itu kepada tahap 4 iaitu Tibet Eye. Jadi dia seperti diploma perguruan lah. Tibet Eye ni dia adalah diploma bagi pengajar kemahiran. Jadi maksudnya mana-mana pekerja mahir yang nak mengajar kemahiran sama di pusat bertauliah, mereka perlulah mempunyai Tibet Eye lah sekarang ni.
Jadi mana-mana yang telah pun ada VTO perlu untuk mengikuti kursus tambahan dalam online instructional and pengajaran dan pembelajaran secara online untuk you upgrade daripada VTO kepada TVET. Itu saja perbezaan di antara TVET dan VTO, iaitu pengajaran dan pembelajaran dalam atas talian seperti mana yang kita buat pada hari inilah. Kan? Jadi kenapa kita upgrade VTO kepada TVET? Ini adalah kerana berdasarkan kepada nak mohon kat mana? Melalui kaedah PPT pun boleh mohon TVET. VTO itu sudah tidak valid dan perlu upgrade kepada TVET. Okay, so VTE pun dia kalau dulu VTO, VTE dan VTM kan. So sekarang ni TVET itu dia menggantikan VTE lah. Vocational VTE Vocational Executive Vocational Executive. So TVET itu dia merangkumi VTO dan VTE lah. Dan TVET-M itu adalah VTM. Dia adalah NOS yang baru. Jadi ada banyak persoalan ni yang berkenaan dengan VTO dan VTE yang saya perlu jawab lah. Suara saya bergema. Masih bergema lagi? Okey, kalau TVET belum complete, boleh ke apply mengajar? Saya dah pergi kursus tapi belum mohon dalam. Kena complete TVET dahulu sebelum apply mengajar. Okey. Maksudnya kalau you dah ada VTO, bukan VTO di-cancelkan, tetapi kita telah upgradekan VTO itu kepada TVET. Sebab kita nak upgradekan pengajar itu kepada tahap diploma. Kalau VTO tu dia SKM 3. Jadi kita nak upgrade kerjaya pengajar vocational itu daripada tahap 3 kepada tahap 4, iaitu diploma lah. Sebab itu kita upgrade VTO kepada TVET. Sebab kalau you tengok, kalau dalam bidang akademik ni kita ada diploma perguruan kan. Jadi sebab itu kita upgrade daripada VTO kepada TVET. Jadi kita akan anugerahkan diploma kepada mereka yang terampil sebagai pengajar TVET. So sebab itu kita upgrade. Jadi mana-mana yang ada VTO, you hanya perlu tambahkan satu kursus, satu submodul lah bagi pengajaran dan pembelajaran dalam atas talian. Jadi keperluan ini kita nampak bila berlakunya pandemik COVID-19. Kalau dah ada TVET-E dan VTM, perlu TVET-I juga. Perlu. VTO sudah tidak valid. Cuma you kena transform VTO tu kepada TVET-I dengan submodul pengajaran dan pembelajaran dalam atas talian. Okay, boleh faham Jadi dan mana-mana yang ada VTO boleh mohon melalui kaedah PPT untuk TVET. Dengan syarat sebelum memohon tu you dah pergi ke kelas pengajaran dan pembelajaran secara atas talian macam Google Certified
educator dan sebagainya. Jika tidak upgrade ke Tibet Eye, sijil BTO sudah tidak berguna. Betul. Jadi perlu upgrade lah daripada BTO ke Tibet Eye. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita baru upgrade BTO kepada Tibet Eye, kita masih lagi memberi ruang lah kepada pengajar-pengajar yang mempunyai BTO untuk upgrade kepada Tibet Eye. Iaitu kita kan setiap 3 tahun you kena renew kan, you punya PP KSPP. So bila PP KSPP tu telah tamat tempoh, masa nak renew tu yang kita request Tibet Eye. Okay, boleh ya. Itu time frame dia lah ya. Setiap pengajar kan dia ada time frame untuk renew PP KSPP kan. Kalau melalui PPT kita kena bayar lah ya. Okey. Nanti saya cuba sharekan pembelajaran yang perlu. So sekarang ni ada contohnya Google Certified Educator GCE. So dengan adanya contohnya kalau you masuk kursus Google Certified Educator, itu dah boleh dikira sebagai satu bukti dalam permohonan PPT bagi Tibet Eye. So saya tulis kat sini lah Google, contohlah Google, sebab ramai di sini adalah pengajar kemahiran kan. Google Certified Educator GCE Sekurang-kurangnya kita perlukan GCE lah. Walaupun kita ada GCT, Google Certified Trainer dan sebagainya, tapi kita hanya memerlukan Google Certified Educator saja GCE untuk kita upgrade you daripada BTO kepada Tibet Eye. Okay. So dalam talian ni berapa orang yang dah dapat Tibet Eye? Ada yang dah dapat ke ada yang belum? Belum ada kan? Okay. So dia kritikal bagi pusat bertauliah JPK lah. Kalau SLDN masih lagi kita bagi kelonggaran, maksudnya tidak ada penguatkuasaan lah untuk trainer SLDN bagi Tibet Eye. Cuma kita kuatkuasakan pada semua pengajar di pusat bertauliah JPK yang SLAT. Okay. So kalau belum menghadiri mana-mana modul ataupun submodul bagi pengajaran dan pembelajaran atas talian, boleh juga sama ada Google Certified Educator ataupun Google Certified Trainer. Boleh juga you all masuk ke e-kursus SIAS. Kita ada sediakan e-kursus SIAS e-kursus SIAS. Dalam tu kita ada offer kursus yang online ni. Okay. Okey, untuk DKM kena mendapat pengiktirafan daripada MKA ataupun tidak. Okey, sebab sekarang ini kita dengan MKA sedang melaksanakan COPTA. COPTA ni adalah Code of Practice in dalam pentauliahan Tibet accreditation. Jadi menjelang tahun 2026 semua
institusi Tibet akan ditauliahkan dengan sistem Kopta lah. Akan ditauliahkan dengan sistem Kopta, bermaksud pada 2026 nanti tak perlu lagi mendapat pentirafan daripada MQA. Sebab kita telah mewajibkan kepada semua penyedia latihan Tibet pada 2026, sama ada daripada SLAB ataupun SLDN, perlulah mendapatkan persejilan pengiktirafan pentauliahan kemahiran, program kemahiran melalui kaedah Kopta lah. Okey. Perlu Tibet Eye sekiranya tiada VTO, betul? So kena Tibet Eye sekarang ni, sekiranya hendak dilantik sebagai pengajar lah di pusat pertauliahan, betul? Okey. So ada yang dah tolong untuk masukkan link e-kursus, yes. Okey, alright. In case pernah terlibat dengan mana-mana e-kursus selain SES, boleh dikira? Boleh. Kita ambil kira semua bukti kursus yang lain lah yang berkaitan. Tak semestinya yang dianjurkan oleh SIAS sahaja. Nanti kita akan tengok dalam pembangunan portfolio. Okay. Alright. Sekiranya sudah memiliki VTO, perlu ambil kursus 5 hari di SIAS untuk Tibet Eye. Betul? Sebab dah kursus 5 hari itu dia merangkumi pengajaran dan pembelajaran atas talian. Yes, betul. Untuk kita matchkan VTO tu dan kita upgrade kepada Tibet Eye lah. Sebab bila ramai sangat yang tanya saya berkenaan Tibet Eye ni, kita tengok apa kandungan yang ada dalam Tibet Eye. Saya stop share sini. Kemudian saya share screen untuk kita tengok daftar NOS. Daftar NOS Sekejap. Dalam my spike So kita ke MySpike. So you all pun boleh ke account MySpike masing-masing. You pergi ke pengguna, you log in. PPT khas, kita tak namakan dia PPT khas. Okay. So kita still require kursus yang online tu. Pengajaran dan pembelajaran online daripada mana-mana lah. So you pergi ke pengguna, you pergi ke profil kemahiran. So kita pergi ke Tibet Eye contoh Tibet Eye. Okay, sebelum tu cuba you type VTO. VTO. Dah tak ada
So BTO dah tak ada dalam daftar NOS. Sekejap, eh. So BTO dah tak ada. Dah jumut. So kita gantikan dengan TVET I, TVET tahap 4 pengajaran ni. Okay, you tengok kod dia P853 002-4-2021. Kemudian save kan. Dan okay, so kita ada instructional delivery implementation. Ini ada dalam BTO kan? Instructional delivery implementation. Ini ada dalam BTO. Okay. Yang kedua, written instructional material development. Ini juga ada dalam BTO, WIM, pembangunan WIM lah. Competency based training, CBT instruction. Ini pun ada dalam BTO, okay. Ini yang tak ada dalam BTO. Digital training implementation. So sebab tu you kena tambah dengan kursus Google Certified Educator ataupun mana-mana kursus yang related dan relevan lah. Sebab dalam Google Certified Educator ni dia ada online training, online assessment, e-training material. Dia kena cover tiga-tiga ni. So dalam sijil kursus ni dia kena cover tiga-tiga ni lah. Dan kemudian competency based training assessment material development. Okay, so ni of course lah dalam BTO ada KAPA dan sebagainya. Dan training facilities administration ini pun ada dalam BTO. So apa yang you all kena tambah adalah untuk upgrade BTO kepada BTE adalah digital training implementation. Okay, digital training implementation. So kita tengok digital e-training material. So maksudnya you kena ada kemahiran identify LO, select type of e-training materials to be developed, produce e-training material, review e-training material, develop, save e-training material, develop. So itu dia punya kemahiran yang diperlukan lah. Alright. Okay. So kemudian kita tengok deliver online training. Jadi kemahiran dia adalah identify LO, select delivery mode, perform physical setup, select type of virtual learning platform and application, perform participant onboarding, perform online training, assess participant online learning. Okay. So ini yang you perlu ada kursus tambahan lah yang kena ada dalam bentuk black and white. Okay, ada soalan? Berkenaan dengan BTO dan upgrade to TVET-I. Okay. So kalau tak ada, kita fokus balik kepada slide tadi. Jadi sebelum mana-mana calon tu dia memohon PPT, dia akan mengenal pasti NOS. Dan kemudian seterusnya dia akan tengok panduan PPT dan dokumen yang berkaitan. Dan kita boleh lihat, kalau tuan-tuan tahu kan kat mana nak lihat panduan PPT dan dokumen yang berkaitan? Tahu ke tak tahu?
Nak tengok kat mana? Tahu ke tak tahu? Ada yang tak tahu, ada yang tahu. Tapi ramai yang tak tahu ni. Okay. So, bila ramai tak tahu, saya kena tunjukkan. So, kita ke website JPK. Kita pergi ke website JPK. Sekejap, saya buka website JPK dulu. Okey, kita pergi ke website JPK. Anda pergi ke perkhidmatan. Kemudian anda pergi ke PPT. Kemudian, okey, dapat semua? Dapat ya? Saya tak laju kan? So, you pergi ke panduan-panduan berkaitan PPT. Kemudian, you all pergi ke, inilah dia. Ini contoh surat pengalaman bekerja sama ada oleh majikan atau sama ada anda adalah majikan atau sama ada anda bekerja secara freelance. Macam Foodpanda, Grab dan sebagainya. Ini adalah laporan-laporan yang perlu anda muat, anda print dan masukkan dalam portfolio. Jadi bila anda sebagai PPT, anda akan guide calon borang apa yang calon kena print out daripada website JPK. Kat sinilah kan, surat akuan pengesahan calon, muka depan dan senarai kandungan portfolio, contoh laporan verifikasi PPL PPT, kemudian borang LPK, penilaian LPKT, apa ni, ini untuk PPT lah. Borang tuntutan tuan-tuan pun ada dalam ni. Kemudian kita ada lagi bagaimana guide untuk membangunkan projek. Format penulisan LPKT ini yang you akan guide calon tu. Okey. Okey, dan kita ada senarai PB PPT aktif. Okey, dan kita ada format soalan amali, dan banyak lagi lah yang berkaitan dengan PPT kat sini. Okey, ada soalan? Di sinilah yang you akan ambil semua info berkaitan dengan PPT dan nak kena masukkan dalam portfolio. Okey? Faham kat mana nak dapatkan informasi berkaitan PPT dalam website JPK. Okey, ada soalan? So, ya. Ya, Abang. Nak tanya, kalau macam kita dah ada peserta untuk PPT, kan? Macam mana kita nak daftar yang PP itu kita? Macam mana? Maksudnya, kita boleh pihak JPK ke ataupun kita boleh daftar pusat kita sendiri ya? Okey, soalan ni untuk pusat bertauliah PPT ataupun pusat penilaian amali? Bertauliah amali ya? Dia dengar lah. Puan dari mana? Alustar. Tahu. Dari organisasi mana? Tak sendiri. Ada syarikat sendiri? Ada bidang apa tu? Rambut. Okey, so sekarang ni ada
Sekarang ni ada berapa peserta? Ada Ah, berapa pekerja? pekerja ada 4. So keempat-empat pekerja tu uh, kita boleh melaksanakan penilaian amali kepada mereka dengan kita mentauliahkan syarikat Puan sebagai pusat penilaian amali. Oh, so Hmm. masa kita nak daftar dia orang kat dalam MySpy tu, macam mana Hmm. kita nak add on yang kita punya pusat ni adalah PB dia orang? Yes. Maksudnya sebelum calon itu boleh register dengan memilih syarikat Puan sebagai pusat penilaian amali, kita terlebih dahulu kena tauliahkan syarikat tu sebagai pusat penilaian amali lah. Oh, maknanya kena mohon dulu lah jadi pusat amali. Yep. Kalau kita dapat yang PB tu boleh nak confuse lah. Confuse lah kan. PB. Sebenarnya kehadiran Puan ke kursus hari ini adalah sebahagian daripada prasyarat untuk menjadi pusat penilaian amali lah. Betul lah tu. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Jadi untuk syarat sebagai pusat penilaian amali ini saya akan terangkan nanti pada sebelah petang nantilah. Okey. Jadi antaranya untuk menjadi pusat penilaian amali, yang pertama penyelaras itu perlu menghadiri dan lulus kursus induksi PP-PPT pada hari ini dan esok. Kemudian perlu ada premis yang sah lah, yang ada lesen daripada Majlis Perbandaran Al-Ustaz kalau ada Al-Ustaz dan kemudian sama ada premis itu adalah milik sendiri ataupun sewaan. Okey, itulah antara beberapa syarat lah. Dan menyediakan soalan penilaian amali lah. Ada saya masukkan contoh format soalan tu dalam grup WhatsApp induksi pada hari ini. Okey. Okey, kemudian seterusnya kita sambung balik. Jadi saya share screen untuk kita pergi kepada slide yang tadilah. Alright. Jadi hadir taklimat PPT hadir taklimat PPT ni maksudnya kalau di JPK wilayah tengah ni kita akan adakan taklimat PPT ni secara percuma pada every first Tuesday of the month. Contohnya pada bulan September ni kita akan adakan pada 5 hari bulan September, hari Selasa lah, pukul 9.30 pagi. Jadi mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk hadir taklimat tu, kita akan buat secara online. Dan boleh WhatsApp saya lah untuk minta link. Saya bagi teruslah nombor WhatsApp saya. Okey. Cuma tuan-tuan dan puan-puan jangan call, just WhatsApp nanti saya akan jawab. Sebab kalau call dia akan jadi masalah sebab kadang-kadang saya ada dalam mesyuarat dan sebagainya. Tengah bawa kereta dan sebagainya, jadi masalah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan just WhatsApp dan insya-Allah saya akan jawab lah. Kalau saya tak jawab hari ni, saya akan jawab esok. Tapi insya-Allah akan jawab semua pertanyaan tu lah. Okey. Dan kita akan laksanakan taklimat itu pada first Tuesday of the month. So kalau first Tuesday of the month itu cuti umum dan sebagainya, kita akan buat second Tuesday of the month, second week Tuesday of the month pukul 9.30 pagi di wilayah tengah. So wilayah lain pun dia buat benda yang sama jugalah setiap bulan. So first Tuesday of the month.
So penceramah dia saya ataupun rakan sejawat saya lah, Amir. Pukul 9.30 pagi. Okey. Right. Jadi kenapa kena hadir taklimat PPT? Sebab kita ada dua kaedah. Satu, kaedah pembangunan portfolio. Boleh, tak ada masalah. Satu Malaysia pun boleh. Ataupun yang duduk Brunei dan yang boleh log in dengan internet, satu dunia pun boleh masuk. Tak ada masalah lah. So kadang-kadang kita ada partisipan daripada luar daripada Malaysia pun ada. Okey, kenapa kena hadir taklimat PPT? Sebab perlu hadir taklimat PPT adalah kerana kita mempunyai dua kaedah penilaian, iaitu penilaian amali dan juga penilaian portfolio. Jadi bila hadir taklimat PPT, kita akan jelas. Kita akan jelas sama ada kita nak buat penilaian amali ataupun PPT. Dan kita akan berikan e-cert lah kehadiran kepada mereka yang masuk kepada taklimat PPT tersebut. Kita akan beri link pada ruangan chat tu untuk you isikan nama dan kad pengenalan, dan kita akan emailkan you e-cert tu. Dia akan generate dekat you punya email lah. Okay. Right. Sebab kita ada dua kaedah. Sebab tu kita melaksanakan taklimat PPT secara percuma dalam talian setiap bulan. Sebab kita nak membantu calon, dan kita juga nak memberi input pada PPT yang telah dilantik berkenaan dengan format baru dan sebagainya, prosedur baru dan sebagainya lah. Sebab sekarang ni dari segi pembayaran untuk tahap 1 hingga 3 kita masih lagi kekal RM300. Tetapi untuk tahap 4 dan tahap 5 jumlah fee yang di-charge kepada calon adalah RM600. Itu yang barulah. Jadi kalau tak hadir taklimat PPT, nanti you lost lah informasi yang sedemikian. Right. Kemudian apa ni, antara peranan dan tanggungjawab PPT adalah dia dua kali perjumpaan dengan calon. Perjumpaan yang pertama tu you akan guide calon bagaimana nak buat portfolio, bagaimana nak masukkan bukti dalam portfolio, apa dokumen-dokumen yang perlu dimasukkan dalam portfolio, dan bagaimana nak membangunkan projek ataupun LPKT. Dan pada perjumpaan yang kedua, dia lebih kepada calon itu menunjukkan portfolio yang telah dibangunkan oleh calon tersebut, dan juga progres lah, dan PPT akan semak portfolio yang dibangunkan oleh calon sama ada telah mencukupi dan sebagainya dan layak untuk dinilai oleh PPL. Dan apabila PPL endorse, jadi kita akan keluarkan Persetujuan Kemahiran Malaysia seperti mana yang dinyatakan tersebutlah. Alright. Dan permohonan SKM melalui kaedah PPT ini kita akan buat secara online. Okey, jadi mungkin saya boleh tunjukkanlah bagaimana proses untuk permohonan PPT secara online ni.
saya akan tunjukkan melalui portal MySpike lah. So sekarang ni kalau you all nak uh, nak tengok, boleh buka you punya account MySpike masing-masing. Okay, kalau dah ready, komen dekat chat lah, dah ready ya. So login, pergi ke pengguna. Dah ready belum? Saya bagi masa sikit lah, 1 minit untuk you ready. Semua dah buka ke portal MySpike ya? Okay. So kita akan gunakan TBI lah, sebab ramai soalan tanya TBI tadi. So kita pergi ke profil kemahiran. Kemudian kita akan pergi ke program kemahiran. So kita akan pergi ke Tibet. Contoh Tibet lah. Tibet. Okay, so dia tak sebut I ke apa kan. So dia kata Tibet. So Tibet, you nak tengok level 4, dia kat ujung tu dia dash 4. So maksudnya itu Tibet I lah tu. Pengajaran Tibet So you klik dan you select, kemudian you semak dan you tekan penilaian kendiri dan boleh laksanakan penilaian kendiri macam yang tadi itulah. Okey, kemudian seterusnya tandakan 5 semua sekali. Bagi setiap buat aktivitis tu you tandakan 5. Kemudian kena tandakan 5 So bila you dah habis tandakan 5, just check sama ada you memang tandakan 5 ke ada yang you tandakan 4, 3, 2, 1 ke. So check just to confirm you tandakan semua 5 lah. Kemudian anda simpan So kita akan lihat markah dia 100%. Bila markah tu 100%, bermaksud anda telah layak untuk mohon PPT Mohon PPT Okey. So kita mohonlah PPT. So permohonan PPT, you klik permohonan PPT. Okey, semua boleh follow Boleh. Okey. So you pergi ke status dan tindakan. So sekarang ini sama ada you akan klik ikon merah, biru gelap ataupun yang biru cerah. Okey. Yang merah ini adalah untuk calon yang bayar sendiri Yang biru gelap ni adalah melalui pusat bertauliah
PPT ataupun pusat penilaian amali yang akan bayar lah. Kalau yang biru cerah ni adalah di mana agensi itu menaja pembayaran PPT calon. Contohnya adalah HRD Corp. HRD Corp pada setiap tahun dia akan ada grant di mana dia menaja kepada semua syarikat yang mencarum dengan HRD Corp, di mana warga syarikat itu akan layak untuk mendapat grant HRD Corp bagi PPT lah. Jadi contohnya saya klik kepada pembiayaan sendirilah. Maksudnya you gunakan 300 tu you bayar sendiri. Okey, jadi kat sini you dah kena decide sama ada you akan melaksanakan penilaian amali ataupun portfolio. Jadi kalau tak pergi taklimat, jadi anda akan kat sini pun anda dah keliru lah. So bila anda dah pergi taklimat, so you akan confirm lah. So, contohnya you ambil penilaian amali. Kemudian ni alamat anda semua. Contohnya kalau you pilih amali, kena pilihlah pusat penilaian amali. Contohnya kalau pusat penilaian amali anda itu telah kita luluskan, maka dia akan keluar kat sini lah. Contohnya KV ataupun R. Dia akan keluar kat sini. Jadi contoh you pilihlah pusat penilaian amali. Kemudian seterusnya adalah you kena masukkan surat perakuan tempoh pengalaman kerja. Surat perakuan tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Okey. Surat ni daripada syarikat ke daripada macam mana? Okey. Kita dah ada format yang sedia ada. Format itu kita ambil dalam website JPK. So kalau kita lihat nombor 1, 2, 3 ni dia adalah 3 jenis surat akuan lah. Yang pertama adalah surat pengesahan tempoh pengalaman bekerja oleh majikan. Bermaksud kalau saya buat naik ini adalah surat di mana you adalah bekerja dengan mana-mana company lah, dengan majikan. You bekerja you adalah pekerja. Jadi saya stop share sebab dia tak keluar. Saya share balik. Okay. So ini adalah contoh surat di mana menggunakan letterhead majikan. Majikan mengesahkan bahawa anda adalah pekerja bagi majikan tersebut. Contohnya kalau yang 4 orang daripada syarikat tu, kalau you all adalah pusat penilaian amali, jadi you guna letterhead syarikat lah untuk 4 orang pekerja tersebut. Contohnya kalau dalam bidang hair, so kalau nak mohon tahap 3, dia perlu ada 3 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Kat sinilah tempoh perkhidmat tu kita nak 3 tahun dan ke atas. Dalam bidang ni you masukkan kod NOS lah. Selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang penting kalau you mohon tahap 3, dia kena 3 tahun pengalaman. Kalau mohon tahap 4, 5 tahun pengalaman. Mohon tahap 5, dia kena 5 tahun pengalaman. Dan tanda tangan daripada pengurus lah. Okey, gunakan letterhead syarikat. Staff kita yang kita nak apply untuk staff kita kan. Tapi kalau daripada syarikat lain, maksudnya kawan-kawan kita lah yang buka kedai yang sama dengan kita nak buat juga SKM 3 tahap 3 ni kan. So mereka kena dapatkan surat pengesahan tu daripada syarikat sendiri lah maksudnya. Dia perlu declare sebagai freelance. Itu backdoor lah tu. Dia freelance ni maksudnya dia tidak ada majikan. Kalau freelance dia boleh ambil
dengan company you all lah. Dan untuk surat freelance ni kita ada contoh dekat sini lah. Iaitu saya share screen balik. Contoh surat untuk freelance ni adalah calon yang nombor 2 calon yang surat akuan sumpah bagi calon yang tiada majikan atau bekerja sendiri. So share balik. Jadi ini adalah untuk contoh syarikat lain tu nak buat PPT amali dekat syarikat puan Jadi dia kena declare sebagai freelance lah. So bila freelance dia kena dapatkan surat akuan sumpah daripada Pesuruhjaya Sumpah dalam RM5 je kot. Paling murah dekat Mahkamah Magistrate lah. Dia charge RM3 je untuk surat akuan. Sekarang dah RM10 dah tuan. RM10 dah tuan. The standard semua Pesuruhjaya Sumpah kena RM10. Ya, standard dah. Cumanya kalau you pergi ke Mahkamah Magistrate dia murah lagi. Mahkamah Magistrate Alright. Okay, so saya share balik yang MySpike tadi. Okay. Kemudian you upload lah dekat ni, dekat drag and drop file ni. Contohnya saya ambil je lah mana-mana dokumen dan saya upload lah. Tuan, kalau dah ada surat pengesahan tu, jadi surat akuan sumpah tu tak payahlah kan, yang nombor 3 tu. Pasal yes. satu surat je lah. Maksudnya kalau you nak declare kan dia orang tu sebagai pekerja syarikat pun boleh, tak ada masalah lah. Sebab kita pun tak check lah sampai tahap kena ada SOCSO dan sebagainya, KWSP, kita tak check lah. Kalau tak ada kalau tak ada CJ SKM tak apa tuan. Cuma berdasarkan pengalaman tu je. Maknanya satu je lah yang surat Okey, kalau yang tu untuk SKM yang terendah. Kalau dia ada SKM 2 nak mohon SKM 3 kena masukkan SKM yang tertinggi lah. Kalau tak ada, kena ada. Contoh dia katalah dia nak mohon SKM 2. NOS tu start dengan tahap 2. Jadi tak perlu masukkan SKM tertinggi. Tapi kalau dia nak mohon SKM 3, jadi kena ada SKM 2 lah. Itu maksud dia Kalau tak ada tak boleh mohon SKM 3 tuan. PPT punya. Kalau NOS itu ada tahap 2. Jadi untuk pelayanan amali ni kita buat ikut tahap. Maksudnya dia perlu ada SKM terendah sebelum dia mohon tahap SKM yang tertinggi lah. Kalau PPT macam mana tuan? Macam mana? Bukan penilaian amali, dia secara Okey, kalau portfolio katalah dia ada 3 tahun pengalaman, jadi dia dah boleh mohon SKM 1, 2, 3 terus kan? Tapi kita buat dekat dia SKM 3 terus lah sebab kita lebih 5 tahun pengalaman. Tetapi kalau dia nak mohon sebagai calon, dia kena bayar 3 kali 3 lah, 900. Tetapi kalau melalui Pusat Bertauliah PPT, dia boleh buat secara single tier. Maksudnya dia bayar 300 untuk yuran bagi single tier bagi Pusat Bertauliah PPT.
melalui pusat bertauliah PPT. Tetapi pusat bertauliah PPT dia akan mengenakan caj tambahan pula tu. Maksudnya? Maksudnya dia ada dua kaedah. Sama ada calon yang tak ada SKM langsung ni, dia boleh buat permohonan secara portfolio ni melalui dua kaedah. Satu, permohonan secara PPT, di mana dia akan bayar 300 bagi setiap tahap yang dipohon tu. Jadi kalau ada tahap 1 hingga 3, dia mohon tahap 1, tahap 2, tahap 3 serentak. Dan dia kena bayar RM900 lah, 300 bagi setiap tahap. Dan dia kena buat 3 portfolio lah. Kalau dia mohon tahap 3 terus, tak boleh tuan? Kalau nak mohon tahap 3 terus, dia perlu melalui pusat bertauliah PPT. Perlu melalui pusat bertauliah PPT. Boleh, jawapan dia boleh, tetapi perlu melalui pusat bertauliah PPT, di mana dia akan bayar 300. Tetapi ada caj tambahan yang akan dikenakan oleh pusat bertauliah PPT, mengikut garis panduan JPK lah. Kalau macam kami tak boleh jadi ni ya, pusat bertauliah PPT. Pusat bertauliah PPT, kita perlu tauliahkan dahulu pusat bertauliah tersebut sebagai pusat bertauliah SLAB. Okay. So kalau macam syarikat Puan ni, kita boleh lantik sebagai pusat penilaian amali lah. Jadi kalau pusat penilaian amali, dia lebih mudah sikit lah untuk kita tauliahkan, dan juga untuk calon tu lulus sebenarnya, sebab dia buat amali je kan, tak buat portfolio. Tuan, Ya. Saya kurang clear tuan macam ni. Kalau saya orang maksudnya orang awam, saya ada pengalaman 3 tahun ataupun lebih daripada 3 tahun, saya nak buat terus, saya tak ada SKM, saya nak buat terus SKM tahap 3 secara portfolio. Jadi Boleh. saya akan masuk sistem MySpice tu macam biasa, klik yang merah tadi. Boleh macam tu? Maksudnya you akan mohon tiga permohonan. You akan masuk mohon tahap 1, kemudian you akan masuk sekali lagi mohon tahap 2, and masuk sekali lagi mohon tahap 3. Jadi dia akan mohon 3 permohonan serentak lah. Jadi kena bayar 300 bagi setiap tahap. Kita tak boleh pilih, kita tak boleh ambil terus tahap 3. Tak Dia ada ambil boleh, 1, 2 boleh? dia boleh terus ambil tahap 3, tetapi perlu melalui melalui pusat bertauliah PPT. Okay, so dalam website kita kan kita ada pusat bertauliah PPT kan. Kalau contohnya dalam bidang rambut tadi, you pergi ke PB PPT. Kat sini kan, senarai PB PPT aktif kan. Okay. So you download kat sini. So contohnya you nak tengok bidang dia kan. Contohnya kalau bidang rambut ni, contohnya kalau contoh negeri kan, Kedah. Kedah Kedah tak ada pula. So Perlis. Kadang-kadang dia pening sikit. Jadi dia ada 1269 pusat bertauliah PPT. Dan kita nak tengok bidang dia kan. Lihat program kat sini, lihat program. So nanti bila ada masa you serve. So contohnya kalau bidang rambut ni kita ada IKBN. Kalau kat Kedah ni IKBN Nakal, IKBN Jitra,
Jadi IKBN dia adalah salah satu kita punya pusat bertauliah PPT lah. Okey. Kakak masak apa? So Oh. contohnya saya type kat sini PM Wakatapai ada? ada, tapi jauh lah pula dekat Terengganu tu. Ataupun Peretak kalau seingat saya lah. Pertak. Itu untuk orang Selangor lah. Ya. Hmm. Contohnya kalau kita type kat sini Peretak kan. Okay, dia keluarlah kat sini Peretak Lepas tu kita nak tengok program yang dia offer. Contoh dia kan. Jadi kita tengok kat sini. Dia ada pembuatan pakaian wanita, fashion, pastry, estetik dan rambut. Rambut ada. So nanti bila you free tu you tengoklah. Kalau contoh kalau kat Kedah kita ada IKBN Citra, IKBN Naka untuk tengok bidang yang dia cover lah. Maknanya saya salah faham ke sebab hari tu saya ada pergi ke JPK Penang. Saya tanya saya nak sambung saya nak sambung SKM. Kalau kata saya ada SKM 2, saya nak ambil SKM 4 terus. DKM. So saya tak perlu melalui SKM 3. Yang saya maklumat saya terima dia kata boleh. Memang boleh. Yang janji dari segi NOS tu kita qualified lah. Dia contohnya you ada SKM 2, you nak buat SKM 4 terus. Okey, dia ada dua kaedah macam saya sebut tadi. Yang pertama you mohon secara dalam talian terus. Untuk tahap 3 dan tahap 4. Okey. So maksudnya you bayar 300 untuk tahap 3 dan you bayar 300 untuk tahap 4. Okey, jadi you akan perlu bangunkan dua portfolio lah. Satu portfolio untuk tahap 3, satu portfolio untuk tahap 4 dan juga satu projek untuk tahap 4. Dalam masa 3 bulan. Dia boleh jalan serentak tuan? Boleh serentak. Cuma stres sikit lah sebab you mohon dua tahap dalam satu masa kan. Okey, makna kata kalau kata tak ada langsung SKM, nak sambung tahap 3, kok mana pun memang kena ambil tahap 2 juga. Macam tu. Yes. Kalau tak boleh lompat terus. Tak boleh. Kecuali kita boleh lompat terus dengan syarat you kena melalui pusat bertauliah PPT seperti mana yang tadi itulah IKBN Peretak dan sebagainya. Okey, baik. Okay. Cuma single tier ni kita benarkan tetapi perlu melalui pusat bertauliah PPT saja yang kita lantik lah. Alright. Ada soalan ni. Loncat permohonan ini ada ke? Amat confused dengan lompatan website untuk permohonan. Saya baru di bidang ini. Okay. So website dia punya flowchart tu ada tu. Dia dalam dalam website JPK Sorry Puan. Ya. Pening Ya, lah, Puan. Saya pernah buat SKM tahap 3 untuk urutan kan. Dan kita memang tak ada. Saya memang tak ada SKM tahap 1 dan 2 dan saya boleh buat tahap 3. Memang okey, sebab SKM urutan tu dia bermula tahap 3. SKM urutan dia mula tahap 3. Dia tak ada tahap 1 dan tahap 2 ya. Ya. So berbezalah dengan rambut. Yep. Dia tak semestinya SKM tu dia kena bermula tahap 1 dia ikut bidang
ada SKM yang bermula tahap 3 macam urutan tadi, dan ada SKM yang dia perlu start dengan tahap 1. Contohnya apa ni, jahitan pakaian Jahitan. lelaki, dia mula tahap 1. Kemudian ada beberapa NOS lagi lah, dia ikut bidang. Jadi maksudnya kalau SKM tu dia bermula tahap 3, jadi perlu ada 3 tahun pengalaman lah. Okey? Boleh ya? Alright. Alright. Okay. Okay, sekarang dah pukul 1 ni. Dan saya dah tunjukkan cara untuk memohon sebagai calon PPT. Jadi nanti selepas rehat nanti, ada yang dah lapar dan sebagainya, kita akan sambung pukul 2 ataupun 2 suku. Nak masuk pukul 2 ke pukul 2 suku tu? 2 suku tuan. 2 suku. Okey, kita masuk pukul 2 suku. Nanti tuan boleh share tak dengan kami tentang yang permohonan tadi tu, TVET tu, untuk LPKT. Dia sini ada tulis tajuk pengenalan objektif penyataan masalah. Nanti lepas rehat boleh tuan share sikit tak? Oh, LPKT. Okey. Dia ada borang khas tu. Tapi mungkin saya boleh share sebelum kita rehat sekejap. Kita masuk 2.30, boleh? Boleh. Okey, saya share screen untuk permohonan tadi. Okey, untuk permohonan tadi, bila tahap 4, dia ada dekat bawah ni borang LPKT lah. Jadi dalam borang LPKT ni, untuk tahap calon yang isi ni kena mohon tahap 4 saja. Jadi calon perlu select lah. Jadi kena pilih ya lah semua sekali. Dan tajuk ini adalah you kena ambil daripada salah satu daripada CEO lah yang dominan untuk you buat tajuk. Macam mana nak tahu CEO dominan? Jam kredit dia mestilah 200 dan ke atas. Okay. Ataupun gabungan dua CEO yang dominan tu jumlah dia 200 dan ke atas. Okey, pengenalan. Ini yang perlu you masukkan lah. Contohnya adalah tajuk dia untuk bidang agriculture, mungkin you nak buat pengurusan penanaman benih MD2 oleh Manjung Naluri. Jadi pengenalan dia, objektif dia kena jelas lah. Objektif dia adalah pengurusan penanaman nenas MD2 daripada benih sehinggalah kepada harvesting, contoh. Penyataan masalah, bagaimana untuk contoh mengurangkan untuk you mengurangkan benih, mengurangkan kerosakan lah buah yang rosak dalam proses penanaman. Itu contohlah, antara contoh. Tapi benda ni you kena bincang dululah sebelum you masukkan. Ini untuk calon tahap 4. Okay. So untuk esok, penceramah esok akan clearkan berkenaan dengan LPKT secara khusus lah. Okey tuan. Okey. So kita masuk pukul 2.30 lah. Kita dah lajak daripada pukul 1 tadi. Okey, pukul 2.30